Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Jadi insyaAllah hari ini kita akan ulang kaji latihan Jawi dan Sirah tahun 4. Murid-murid semua boleh bersedia dengan buku aktiviti inovatif Sirah dan Jawi tahun 4. Okey, jadi sebelum memulakan pembelajaran, marilah sama-sama tanda tangan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi murid-murid boleh tengok buku aktiviti Sirah muka surat 4. Okey. Unit 3, orang yang mula-mula beriman. Tandakan right, jawapan yang betul. Soalan pertama, berapakah bilangan orang yang mula-mula memeluk Islam? Okey, jawapan ini murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 7. Okey, murid-murid boleh kira berapa orang dalam kotak ni. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Ali bin Abi Talib. Yang ketiga Ummu Aiman. Yang keempat Zaid bin Harithah. Yang kelima Abu Bakar bin Abi Quhafah. Yang keenam Uthman bin Affan. Yang ketujuh Zubair bin Awam. Yang ke-8 Abdul Rahman bin Auf. Yang ke-9 Talhah bin Ubaidillah. Dan yang ke-10 Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, jadi jawapannya alif. Jawapannya 10 orang. Okey, kemudian soalan yang kedua, siapakah yang paling awal memeluk Islam di kalangan kanak-kanak? Okey. Siapa? Abdul Rahman bin Auf, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam. Okey. Kalau kita perhatikan di dalam kotak ni pada muka surat 7, manakah yang ada tulis tentang kanak-kanak? Iaitu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib merupakan sepupu baginda, sepupu Nabi Muhammad SAW yang masih kanak-kanak dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi jawapan nombor 2 iaitu Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni orang Islam di kalangan kanak-kanak yang awal memeluk Islam. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Berapa lamakah Nabi berdakwah secara rahsia? Okey, murid-murid boleh tengok buku teks muka surat 8. Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Baginda memilih rumah Arqam bin Abi Arqam bagi menjalankan dakwahnya. Dianggarkan seramai 40 orang telah beriman pada peringkat ini, iaitu pada peringkat dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia selama 3 tahun. Dibuat dekat mana? Buat dekat rumah Arqam bin Abi Arqam. Jadi dianggarkan seramai 40 orang yang telah beriman pada peringkat dakwah secara rahsia ini. Okey, jadi nombor 3 jawapannya alif. Nabi SAW berdakwah secara rahsia selama 3 tahun. Okey, kemudian nombor 4, siapakah wanita pertama yang memeluk Islam? Siti Aisyah, Siti Hawa, Siti Khadijah, Siti Nur Haliza. Jadi jawapannya
Siti Khadijah. Okey. Kemudian kita tengok muka surat 5, unit 4, dakwah secara terbuka. Tadi dakwah secara rahsia, sekarang dakwah secara terbuka. Soalan pertama, di manakah Nabi berdakwah secara terbuka? Bukit Uhud, Bukit Ampang, Bukit Sofa, Bukit Kuda. Jawapannya apa? Okey, murid-murid tengok buku teks muka surat 11. Setelah baginda menerima wahyu yang memerintahkan supaya dakwah dilakukan secara terang dan terbuka, baginda terus menaiki Bukit Sofa dan menyuruh penduduk Mekah datang beramai-ramai mendengar seruan dakwahnya. Jadi jawapannya di mana? Di Bukit Sofa. Dakwah secara terang, secara terbuka ni dibuat di Bukit Sofa. Jawapannya Jim. Okey, jawapan dia Jim. Okey. Kemudian nombor 2, Nabi menyeru supaya masyarakat Quraisy beriman kepada Allah, balik kampung, mencari kenalan, membuat kenduri. Jadi jawapannya Alif. Nabi menyeru supaya masyarakat Quraisy beriman kepada Allah. Ini jawapannya Jim ya. Okey, kemudian nombor 3, siapakah yang menentang dakwah Nabi? Okey, murid boleh baca, tengok buku muka surat 13. Okey, silap. Tengok buku muka surat 11. Okey. Seruan baginda ditentang oleh bapa saudaranya sendiri yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab berkata, "Binasalah engkau wahai Muhammad. Apakah kerana ini engkau menghimpunkan kami di sini?" Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah berikut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Okay, maksudnya binasalah kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah harta bendanya dan apa yang diusahakan, kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergelojak. Dan begitu juga isterinya, pembawa kayu bakar yang lahirnya ada tali berpintal. Surah Al-Masad ayat yang ke-5. Jadi dakwah Nabi Muhammad SAW ditentang oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Lahab. Jadi jawapannya nombor 3, jawapannya ba. Nombor 4. Soalan nombor 4, apakah tujuan orang kafir Quraisy bertemu dengan Abu Talib? Okay, soalan nombor 4, murid boleh tengok muka surat, buku teks muka surat 13. Tengok perenggan yang kedua. Orang kafir Quraisy pergi menemui bapa saudara Nabi Muhammad, iaitu Abu Talib. Mereka memohon Abu Talib menasihati Nabi Muhammad SAW dan melarang baginda dari mencela berhala mereka dan menuduh bapa-bapa dan nenek moyang mereka berada dalam kesesatan. Jadi orang kafir Quraisy ni dia berjumpa dengan pakcik Nabi Muhammad, iaitu Abu Talib, supaya dia meminta Abu Talib ni nasihat kepada Nabi supaya Nabi ni tidak mencela berhala, dan memohon supaya Nabi ni tidak menuduh bapa-bapa dan nenek moyang mereka ni berada dalam kesesatan. Okey. Jadi nombor 4, apakah tujuan orang kafir Quraisy
bertemu dengan Abu Talib. Yang pertama memarahi Abu Talib, yang kedua bersia-sia, yang ketiga memohon Nabi memberhentikan dakwahnya, yang keempat mengikuti perkembangan dakwah Nabi. Jawapannya adalah jim, memujuk Nabi memberhentikan dakwahnya. Okey, kemudian tengok muka surat 6. Jawab soalan dengan betul. Soalan pertama, siapakah nama bapa saudara Nabi? Siapakah nama bapa saudara yang melindungi Nabi semasa berdakwah? Jadi siapa jawapannya? Jawapannya Abu Talib. Abu Talib yang melindungi Nabi semasa berdakwah. Okey, soalan nombor 2. Apakah yang diseru Nabi dalam dakwahnya? Yang ini murid-murid boleh tengok buku teks muka surat 11. Okey. Muka surat 11. Baginda menyeru supaya masyarakat Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan menyekutukannya. Ini jawapan jawapan nombor 2, seruan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Okey. Ini murid-murid boleh ambil jawapannya. Baginda menyeru supaya masyarakat Quraisy mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan menyekutukannya, beriman dengan hari akhirat, percaya kepada balasan baik dan buruk. Okay. Seterusnya nombor 3. Apakah nama surah yang menceritakan kemurkaan Allah terhadap Abu Lahab? Okey, jadi jawapannya surah Al-Masad. Okey, kemudian nombor 4. Tuliskan antara isi dakwah Nabi. Okey, antara isi dakwah Nabi yang ini. Tengok muka surat 12. Okey, ini. Baginda menyeru mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Okey. Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Okey, nombor 5. Apakah yang disuruh oleh Abu Jahal dan Abu Lahab kepada masyarakat Quraisy? Okey. Nah, ini tengok muka surat 12, perenggan yang bawah tu. Okey, Abu Jahal dan Abu Lahab menyeru kaumnya supaya tidak meninggalkan agama nenek moyang mereka yang menjadi anutan dan budaya mereka. Okey. Jadi seterusnya kita tengok pula latihan Jawi. Okey, latihan Jawi muka surat buku inovatif muka surat 9 sehingga 11. Okey. Jadi latihan Jawi ni tentang tajuk huruf Hamzah 3 suku. Okey, unit 3 huruf Hamzah 3 suku. Tandakan right pada jawapan yang betul. Nombor 1. Apabila kata dasar yang diakhiri bunyi vokal A, vokal A, vokal A menerima imbuhan an dan i, maka kedudukan Hamzah adalah jim. Kedudukan Hamzah 3 suku. Okey, kemudian nombor 2. Pilih kedudukan huruf Hamzah yang betul. Jawapannya dal, baca an. Okey, Hamzah dia mesti berada macam ini. Kedudukannya macam ini. Kemudian nombor 3. Ejaan yang betul bagi perkataan kesukaan. Kesukaan. Jadi jawapannya alif. Kesukaan. Okey.
Kemudian nombor 4, pilih padanan ejaan yang betul. Saing, 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 saing. Yang betulnya adalah jim. Okey, nombor 5. Berikut adalah kata pinjaman bahasa Arab yang mengandungi hamzah tunggal di tengah kalimah yang ditulis hamzah 3 suku kecuali. Okey. Murid-murid perhatikan mana perkataan yang selain daripada bahasa Arab. Mukmin, muallaf, muadzin, duit. Okey, jadi jawapannya dal. Duit ni bukan daripada pinjaman bahasa Arab. Perkataan pinjaman bukan daripada bahasa Arab. Okey, seterusnya. Suaikan jawapan yang betul. Muktamar. Okey. Kemudian lawung. Suis. Didahului. Merasai. Okey. Kemudian jauhikan perkataan di bawah. Auto. Pastikan ejaan macam ni lah. Alif, A, Hamzah, Waw, U, Au, Alif, Hamzah, Waw, Au, Tawaw, Tu, Au, Tu. Kemudian perkataan I sing. Alif, Hamzah, Ya, Sin, Ya, Nga, Sing. I sing. Daun. Da alif, da, Hamzah, Waw, Un, da, Un. Perasaan. Pa, pe, Ra alif, Ra, Sin alif, Sa, Hamzah, Nun, An. Perasaan. Kemudian meredai. Mim, me, Ra, ya, re, Do alif, da, Hamzah, I. Hamzah, ya, I. Meredai. Kemudian perkataan kuih. Kawauku, Hamzah, ya, kuih. Kuih. Dihargai. Dihargai. Kejayaan. Kaf, ke, ja alif, ja alif, ya, Hamzah, Nun, An. Kejayaan. Aur. Alif, Hamzah, Waw, Ra, Ur. Aur. Alif, A, Hamzah, Waw, Ra, Ur. Aur. Kerajaan. Kaf, ke, Ra alif, Ra, ja alif, ja, Hamzah, Nun, An. Kerajaan. Okey. Jadi seterusnya, murid-murid tengok buku teks muka surat 14. Okey, jom kita bincang aktiviti ini. Baca petikan di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab semua soalan berdasarkan petikan berikut. Hidup berjiran. Saya mempunyai jiran yang baik. Nama jiran saya ialah Puan Azlina. Beliau merupakan seorang muallaf yang berasal dari Melaka. Beliau mempunyai 2 orang anak, iaitu Muhammad Adam dan Siti Maryam. Makanan kegemaran mereka ialah aiskrim coklat. Hubungan kami dipupuk dengan perasaan hormat menghormati dan percaya mempercayai antara satu sama lain. Puan Azlina selalu memberi buah-buahan dan kuih-muih kepada kami sekeluarga. Saya berharap agar hubungan kami akan terus erat. Puan Azlina telah kami anggap seperti saudara kami sendiri. Okey, jadi seterusnya muka surat 15. Jawab semua soalan berikut. Yang ini murid boleh jawab
di dalam buku latihan ataupun di kertas kosong ataupun di buku teks. Siapakah Puan Azlina? Okey. Puan Azlina ialah beliau merupakan seorang muallaf. Puan Azlina berasal dari mana? Puan Azlina berasal dari Melaka. Siapakah nama anak-anak Puan Azlina? Okey, nama anak Puan Azlina iaitu Muhammad Adam dan Siti Maryam. Apakah yang diberi oleh Puan Azlina kepada jirannya? Beliau memberi buah-buahan dan kuih-muih. Apakah harapan jiran Puan Azlina? Harapan jiran Puan Azlina agar hubungan mereka akan terus erat. Okey, kemudian soalan nombor 2. Murid mengenal pasti perkataan yang mengandungi hamzah 3 suku pada rangkap pantun di bawah. Okey. Okey, sama-sama kita baca pantun ini. Pulau pandang jauh ke tengah, gunung daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey. Jadi perkataan yang mengandungi hamzah 3 suku kat sini jauh, daik, baik. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Jawikan perkataan bergaris secara lisan. Okey. Kebahagiaan, kebahagiaan. Kebaikan, kebaikan. Duit, duit. Ice cream, ice cream. Okey. Jadi seterusnya, namakan gambar berikut di dalam buku latihan. Ini murid-murid boleh jawikan di sini, di dalam buku teks ini. Okey. Pertama, gambar apa ni? Iaitu gambar aiskrim. Eja aiskrim macam ini. Alif, hamzah, ya, sin, ais. Kaf, ro, ya, min, krim. Aiskrim. Okey, kemudian ini gambar apa? Gambar kuih, muih. Eja kuih, kaf, waw, ku, hamzah, ya, ku, ku, mu, mim, waw, mu, hamzah, ya, ha, mu, kemudian ini gambar apa? Gambar air. Air, hamzah, alif, hamzah, ya, ro, air. Kemudian ini gambar apa? Kain. Eja kain, kaf, alif, ka, hamzah, ya, nun, in. Kain. Kemudian ni gambar apa? Kail. Mata kail. Mata kail. Ka, alif, ka, hamzah, ya, lam, il. Kail. Kemudian ni gambar apa? Ais. Alif, hamzah, ya, sin, ais. Okey, kemudian jawikan secara lisan perkataan berikut. Kerajaan. Okey, eja kerajaan. Kaf, ra, alif, ja, alif, hamzah, nun, an. Kerajaan. Baharui. Baharui, alif, ra, waw, hamzah, ya, i. Baharui. Kemudian jawikan perkataan jelmaan. Jalam, mim, alif, hamzah, nun. Jelmaan. Kemudian cuit. Ca, waw, cu, hamzah, ya, ta, it. Cuit. Kemudian kesetiaan. Kesetiaan. Kaf, sin, ta, ya, alif,
hamzah nun, an, kesetiaan. Paip, pa alif, pa, hamzah ya pa, ib, pa, ib. Air, alif a, hamzah ya ra, ir, a, ir. Kaid, ka alif ka, hamzah ya ta, id, ka, id. Cintai, jaya nun, cinta alif ta, hamzah ya i, cinta i. Okey, tahukah anda semua perkataan bahasa Melayu dan sebahagian kata pinjaman bahasa Arab yang mengandungi huruf hamzah di tengah perkataan hendaklah ditulis hamzah 3 suku. Okey, jadi murid-murid semua, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi murid-murid boleh amalkan sentiasa mengurus masa dengan baik. Jadi setakat di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Wallahu alam bissawab. Terima kasih semua.